Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hifdzal qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang pertama, yang artinya nun, huruf nun, demi pena alat tulis dan apa yang mereka tulis. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya-Allah kita akan sama-sama mempelajari berhubung dengan surah yang dipanggil dengan nama surah Al-Qalam. Al-Qalam maksud alat tulis, pena. Surah ini surah yang ke-68 daripada 114 surah-surah di dalam Al-Quran, terkandung di dalam juzuk yang ke-29, di mana surah ini adalah surah Makkiyah, turun sebelum hijrah baginda SAW, di mana dijelas pada kita sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Makkiyah fi qawlil Hasan wa Ikrimah wa Ata wa Jabir wa qala Ibnu Abbas min awwaliha ila qawlihi subhanahu sanasimuhu alal khurtum maki wa min ba'da dhalika ila qawli ta'ala law kanu ya'lamun madani wa min ba'da dhalik ila qawlihi yaktubun maki wa min ba'da dhalika ila qawlihi minas salihin madani wa baqi asyurah maki. Imam Al-Mawardi mengatakan, yakni menukilkan, surah ini surah Makkiyah, yakni menurut jumhur ulama, antaranya pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Ata dan Jabir. Dari riwayat Ibnu Abbas mengatakan, dari awalnya hingga firman Allah Subhanahu wa taala, sanasimuhu al khurtum, ayat 16, awal hingga ayat 16 adalah ayat-ayat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ayat Makkiyah turun sebelum hijrah.
ayat madaniyah turun selepas hijrah. Dan dari setelah itu hingga laukanu ya'lamun adalah ayat-ayat madaniyah. Dan dari setelah itu hingga yaktubun ayat makkiyah. Dan dari setelah itu firmannya minas solihin ayat madaniyah. Dan kekal surah makkiyah. Dalam erti kata, macam mana kita nak menentukan surah itu surah makkiyah atau surah madaniyah adalah dilihat berapa banyak ayat dalam surah itu. Andai kata ayat-ayat turun banyak sebelum hijrah, maka surah itu surah makkiyah. Barangkali keseluruhan, macam surah-surah yang pendek, kebanyakan surah makkiyah. Kecuali surah An-Nasr yang pendek, surah madaniyah. Surah madaniyah yang pendek surah An-Nasr. Adapun kebanyakan surah-surah yang pendek surah makkiyah. Dan surah yang panjang, yang biasa yang panjang-panjang surah madaniyah. Namun dilihat banyak mana ayat-ayat itu. Adakah ayat-ayat yang turun selepas hijrah atau sebelum hijrah? Andai kata sebelum hijrah lagi banyak makkiyah. Andai kata selepas hijrah lagi banyak turun ayat, maka surah itu surah madaniyah. Ni yang kita kena jelas. Cuma orang bercakap, kenapa ustaz bila sebut Quran ni sebut status dia makkiyah, madaniyah, makkiyah, madaniyah. Ini ayat makkiyah, ini ayat madaniyah. Kerana kita kena faham wahyu yang Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril kepada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Quran yang turun berkait dengan peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebagai seorang rasul yang Allah utuskan untuk menyampaikan kepada umat manusia seluruh alam, manusia, jin. Maka apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun fatrah makkiyah sebelum hijrah ataupun fatrah madaniyah selepas hijrah. Maka tempoh 23 tahun itu di mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam yang kita bilang 23 tahun, iaitu 13 tahun sebelum hijrah di Mekah sekitarnya, dan 10 tahun selepas hijrah di Madinah atau sekitarnya. Maka di situ dilihat kita merujuk kepada perjalanan surah di mana bila ayat-ayat sebelum hijrah berkait dengan tarbiyah roh jiwa. Adapun ayat-ayat madaniyah selepas hijrah berkait dengan hukum ahkam, peraturan. Maka kedua-duanya diambil kira dari sudut roh penjiwaan, tarbiyah, keimanan. Bukan sekadar membuang berhala yang zahir, yang nampak, tetapi berhala di dalam diri kita. Buang berhala dalam diri. Ini fatrah makkiyah. Adapun fatrah madaniyah, bila baginda sallallahu alaihi wasallam dapat menguasai apa yang ertinya nak ditunjukkan Islam, ditonjolkan Islam, dizahirkan Islam, dinampakkan Islam itu dari sudut hukum ahkam peraturannya. Bila baginda SAW bersama para sahabat orang beriman, maka tertubuhnya negara Islam yang pertama sebagai model contoh
maka di situ berlaku pula perintah jihad berhadapan melawan musuh-musuh Allah sebagainya, sehingga kan mereka akhirnya berjaya menguasai Mekah semula, dapat tawan Mekah semula. Ini rentetan yang perlu kita faham. Maka Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab yang sempurna, yang lengkap, dan merupakan mukjizat terbesar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diguna oleh kita sampai hari kiamat. Diguna ni Quran. Kalau kita lihat bagaimana kitab-kitab yang lain, kitab-kitab agama lain, tak betul lah kalau kita kata kitab-kitab agama lain, kecuali kitab-kitab samawi seperti kitab Zabur, Taurah, Injil, disebut dalam Al-Quran, ataupun suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kitab yang suci, di mana segala hukumnya dinasahkan. Dinasahkan artinya hukumnya tak terpakai. Kalau kita beriman dengan kitab-kitab terdahulu samawi, kitab samawi, dalam pada masa yang sama kita melihat ajaran Yahudi, Nasrani, Kristian, golongan ahli kitab yang menyeleweng, mengubah kitab tersebut. Kalau kita lihat dari sudut perbandingan agama dalam ilmu al-milal wan nihal, kalau mereka yang belajar dalam bidang perbandingan agama di Timur Tengah, mereka belajar apa yang dipanggil al-milal wan nihal, pegangan-pegangan agama-agama dan pegangan, perbandingan agama, perbandingan antara Islam dan agama-agama yang lain. Kita melihat kitab-kitab suci mereka seperti Bible. Bible asalnya Injil lah, dia ubah-ubah Bible, macam-macam versi, macam-macam versi. Begitu juga kitab Hindu seperti Veda, Purana, dan lain-lain banyak, di mana kita melihat apa yang ada pada Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita tengok, orang Islam berbeza kulit, berbeza bangsa, orang Melayu, orang Arab, Qul huwallahu ahad. Orang Arab Qul huwallahu ahad, orang Melayu Qul huwallahu ahad. Mak Saleh orang putih Qul huwallahu ahad. Tengok, dia akan sama. Dia tak akan beza dari sudut apa yang disebut dengan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat mukjizat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah dijaga, dipelihara. Allah pelihara Al-Quran. Allah pelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, inna nahnu nazzalna dzikr, kami yang telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang maha memelihara. Sepanjang zaman Al-Quran dipelihara, dijaga. Kita tengok adanya Quran itu dihafaz, ditulis. Hari ini ada sekolah-sekolah tahfiz, anak-anak hafaz Al-Quran. Quran tu dihafaz. Walau kada orang ajam hafaz Quran, kalau tak faham apa dalam Quran, hafaz. Ini terjaga. Allah pelihara sampai hari kiamat Quran. Cuma isu hari ini, adakah kita mengikut ajaran Al-Quran atau tidak? Ini dia sumber terbesar Islam, ajaran Islam. Surahnya surah Makkiyah, jumlah keseluruhannya 52 ayat. Ayatnya ada 52. Jumlah perkataan sebanyak 300 perkataan.
Alim ulama' ni, ada orang kata ulama' ni tak ada kerja. Buat apa ulama'? Buat apa ulama'? Perkataan Quran ulama' kira. Kita nak baca pun tak berapa nak baca. Ulama' kira perkataan, dikira. Sehingga dijumlahkan perkataan dalam surah ini, surah Al-Qalam ini 300 perkataan. Dan jumlah hurufnya, huruf pun kira juga. Huruf kira. Bayangkan kalau 300 perkataan surah Al-Qalam ni dihafaz, 300 perkataan bahasa Arab. Bahasa Arab kita dah tahu. Orang putih yes, no, alright, itu je kita tahu. Thank you, itu sikit aja. Kalau hafaz surah Al-Qalam 300 perkataan. Bahkan surah-surah yang pendek, macam surah An-Nas, Al-Ikhlas, berapa perkataan yang kita hafaz? Surah Al-Ikhlas saja, surah Al-Ikhlas saja kita hafaz. Surah Al-Ikhlas itu, maka surah Al-Ikhlas itu mengandungi sebanyak 15 perkataan. Surah Al-Ikhlas saja 15 perkataan. Bayangkan 15 perkataan bahasa Arab kita tahu. Bahasa orang putih berapa perkataan saja kita tahu. Cakap kita orang putih, kita cakap faham. Quran cakap tak faham, ini masalah. Pada Quran surah Al-Ikhlas 15 perkataan. Patut dah boleh Arab dah. Surah Al-Qalam ni 300 perkataan. Siapa yang hafal 300 perkataan kita dapat bahasa Arab tu, perkataan 300 perkataan. Ulama kira jumlah hurufnya 1456. Huruf pun dikiranya. Sayang mereka dengan Quran. 1456. Surah sebelum mengikut tertib surah-surah dalam Al-Quran, surah sebelumnya adalah surah Al-Mulk. Dan sebenarnya surah Al-Qalam ini turun sesudah surah Al-Alaq. Surah yang kedua turun selepas daripada surah yang pertama, surah Al-Alaq. 5 ayat itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka 5 ayat turun di Gua Hira. Maka sesudah surah Al-Alaq, surah Al-Alaq itu turun walau 5 ayat, tapi surah yang kedua turun adalah surah Al-Qalam. InsyaAllah kita bicara sedikit demi sedikit, sebab huraian pengajian tafsir dia kena satu persatu. Kalau ditebuk ditanya dia tak boleh kita nak dapat. Dia kena satu persatu bicaranya lah, mengikut apa yang saya baca, apa yang saya faham. Turun selepas surah Al-Alaq. Kalau dalam Rasmul Uthmani adalah muka surat yang ke-564. Jumlah halaman mushaf 2 muka surat. 2 muka surat aja. 2 muka surat. Kalau kita baca novel ke apa, 300-400 muka surat. Ini 2 muka surat aja. Tapi mengandungi ilmu yang sangat banyak. Ini mukjizat Al-Quran. Sebab Al-Quran mukjizat terbesar baginda Muhammad SAW, menjadi hujah kepada kita umat Islam. Dalam riwayat Al-Tirmizi disebut wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu hujah bagimu dan hujah bagi musuhmu. Hujah bagi kita dan hujah berhadapan dengan musuh. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran, walaupun kadang kita tengok surah yang pendek, 2 muka surat saja,
tetapi mengandungi pengertian yang sangat banyak. Juzuk yang ke-29. Nama surah ini disebut dalam ayat pertama. Ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, Nun wal qalami wama yasturun. Nun dan demi pena. Nun wal qalami, demi pena, wama yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ya, ertinya menunjukkan keagungan Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Di Lauh Mahfuz dah tertera, tertulis Al-Quran ini di Lauh Mahfuz jumlatan wahidah, atau disebut daf'atan wahidah, jumlah sekaligus 114 surah. Kemudian daripada Lauh Mahfuz di malam yang dipanggil Lailatul Qadar, malam penghormatan, malam kesucian, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, Sama'ud dunia, turun pada Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan, yang kita panggil dengan apa? Biasa kalau dalam bulan Ramadan kita panggil malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran tu sebenarnya adalah turunnya wahyu pertama kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq, 5 ayat yang saya baca tadi. Ini kita kena faham, ini kita kena jelas. Surah ke-29, yang ini terakhir, bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah yang bertujuan menegaskan keagungan Al-Quran. Maknanya surah yang akhir yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf yang disebut satu huruf, Nun. Yang awal sekali adalah surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Disebut dengan huruf. Kenapa disebut dengan huruf? Dalam Quran ni kenapa disebut dengan huruf? Al-Quran bila disebut dengan huruf di awal, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim Ain Sin Qaf, disebut huruf. Orang Arab ahli bahasa, ahli sastra lah. Kalau orang Melayu yang pakar dalam bidang bahasa dipanggil ahli sastra. Kalau orang Arab dipanggil orang yang ahli bahasa ni, ahli syair apa, disebut orang yang pakar dalam ilmu adab, al-adab, ilmu tentang seni bahasa. Maka bila dengar Al-Quran menyebut Nun, menyebut Alif Lam Mim, menyebut Alif Lam Ra, Ha Mim Ain Sin Qaf, bila sebut huruf ni mereka merasa takjub, menunjukkan Al-Quran itu bukan baginda Muhammad reka sendiri, bukan, menunjukkan daripada Allah. Ni lain macam dengar Nun, tiba-tiba bunyi huruf aja, Nun. Ini dia, ni kita kena faham. Jadi sebut muqatta'ah, dia sebut satu-satu. Nun. Nun ditafsirkan wallahu a'lamu bimuradihi. Menurut jumhur ulama, sepakat ulama, huruf nun itu Allah saja yang maha mengetahui akan maksudnya. Itu tafsir yang paling tepat. Huruf muqatta'ah ni Allah saja yang mengetahui akan maksudnya. Cuma alim ulama ni mereka ada yang mengambil jalan mentakwilkan, mentafsirkan. Ada ulama yang menyerahkan kepada Allah. Cuma mereka sepakat juga ini menunjukkan keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, yang bukan kalam makhluk, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menzahirkan apa yang tersembunyi dan menjelaskan yang samar untuk mereka yang mahu meraih petunjuk.
Ini menurut Al-Imam Al-Biqai mengatakan dapat kita zahirkan yang tersembunyi. Yang samar itu jelas macam mana untuk kita raih petunjuk. Kemudian menjawab dakwaan Quraisy yang menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai gila. Dia kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang gila. Adakah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang gila? Ni ayat kedua Allah sebut ma'anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Dan juga ancaman azab dan motivasi buat Rasulullah SAW. Ancaman kepada musuh Muhammad SAW, musuh orang beriman, dan menjadi satu motivasi Al-Quran, satu motivasi yang paling utama. Kita ni cari pakar motivasi lain, tak cari Quran. Jadi siapa yang boleh motivasi diri? Kita lupa Quran. Merupakan tazkirah yang boleh beri motivasi. Tasjid kita, yang boleh beri rangsangan yang kuat adalah dengan Al-Quran. Setakat itu insya-Allah kita sambung lagi akan datang bila diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqwan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha wa muddaha wa hdiya subulaha wa mula'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghayruk. Ta'assanna bi'izzati wal jabarut wa a'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma isrif 'anna al-qahta wal ghalaa wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin. Wa qina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in. Wa ihfazna minal fitani wal waba'i wa syururil ghawgha'i wa sawlatiz zalimin. Wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana ja'alna muqimis salati min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kan?